أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi untuk PDPR minggu yang ke-35. Syukur pada Allah SWT hari ini dapat bertemu kembali untuk pendidikan Islam tingkatan 2. Topik hari ini bidang Al-Quran, bab yang ke-8. Tajuknya amanah terhadap harta dan nyawa. Sadaqallahul Azim. Saya telah tadi membacakan ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-29. Diharapkan anak-anak pelajar juga membaca dengan tertib, menjaga adab-adabnya ketika membaca Quran dan memahami ayat yang telah saya bacakan tadi dengan membuat pembacaan sendiri atau membuat semakan bacaan bersama ahli keluarga, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada 1.17.2. Kali ini kita akan melihat potongan-potongan ayat dan juga beserta maksudnya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan batil, jalan salah. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dalam ayat ni, dalam potongan-potongan ayat ini, Allah Ta'ala melarang sesekali kita untuk memakan atau menggunakan harta kamu dengan jalan yang tidak betul, ya. Dengan apa sajalah kita gunakan duit kita untuk membeli perkara yang tidak betul dan tidak baik juga tak boleh. Memang harta itu harta kita, tapi Allah Ta'ala kata janganlah kamu menggunakannya untuk harta kamu untuk ke jalan yang tidak baik. Apa contohnya? Kan sensitif kan, tapi kita sebutlah contoh beli rokok kan. Beli rokok, beli vape kan. Beli rokok itu memudaratkan kesihatan. Makanya Allah Ta'ala larang dah, jangan beli. Bukan Allah Ta'ala sebut jangan beli rokok, tapi Allah sebut jangan beli, gunakan harta kamu untuk sesuatu perkara yang tak baik. Ya. Jadi begitulah. Kita ambillah pengajaran daripada ayat-ayat yang kita telah bacakan tadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi panduan yang baik untuk
umat manusia. Baik, seterusnya 1.17.3 kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. 1. Harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kita miliki semuanya daripada Allah. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kedua, harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Contoh macam ayat tadi Allah Taala sebut ni, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Maksud kat sinilah Allah Taala larang kita untuk supaya menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa. Mengambil, menggunakan harta secara batil, Allah sebut sini, ya, sentiasa orang lain dan agar kemaslahatan manusia terpelihara. Kalau di Malaysia kita ada maqasid syariah. Dalam maqasid syariah tu adalah menjaga nyawa, menjaga harta, ya, dan ada beberapa lagi dalam maqasid syariah yang mana Islam sangat menjaga dan menjamin kesejahteraan umat dengan mewujudkan satu garis panduan yang terbaik. Baik, di bawah ni disebut sebagai maqasidus syariah. Apa dia? Pertama, menjaga agama. Kedua, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Jadi apa sahaja yang boleh menyebabkan kelima-lima aspek ini dilanggar, maka Islam sangat menjaganya. Sebab itulah diwujudkan sebagai maqasidus syariah. Baik, kita pergi penerangan bagi setiap fakta yang ada dalam ayat ini. 1.17.4. Pertama, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Islam melarang kita mendapat harta secara batil kerana melanggar perintah Allah. Contohnya apa? Berjual beli barang-barang yang tidak patuh syariah. Seperti contoh menjadi pengedar dadah. Memang kaya, duit tu kata halal sebab saya berniaga, tapi benda yang kita berniaga itu adalah perkara yang boleh mengancam nyawa dan memudaratkan. Maka kita punya harta itu lagi tidak baik untuk kita ambil secara batil. Mendapat dosa dan dimurkai Allah. Menghilangkan keberkatan dan rahmat Allah. Allah tak akan bagi berkat, Allah tidak akan rahmat pada rezeki atau harta yang kita dapat. Menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Kalau di Malaysia ni kebanyakan kes-kes besar yang berlaku adalah kerana dadah, ya, bergaduh, berkongsi, berbunuh, ya, dan sebagainya. Banyak lagi, ya. Seterusnya, pengurusan harta. Cara yang batil. Pertama, mencuri, riba dan rasuah. Mendapatkan harta dengan mencuri, mengambil riba dan rasuah. Jadi Allah Ta'ala larang. Menipu dalam jual beli. Bagi orang yang berniaga, jangan menipu pelanggan dalam berjual beli. Beramanahlah kamu dalam perniagaan. Allah akan beri keberkatan, insya-Allah. Ketiga, boros dan kedekut. Ini juga merupakan satu penyalahgunaan harta. Seorang yang sangat boros, kalau dia kaya, dia sangat boros, Allah tak suka. Kalau dia kaya, dia kedekut pun Allah tak suka. Tidak ada kisah dia kaya atau miskin. Jangan ada boros, jangan jadi orang yang kedekut. Jadi kita boleh amalkan apa doa dia? Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal ajdi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh. Dekat situ Allah sebut dalam doa. Kalau kita hafal doa tu, dan kita Allah supaya kita ini dijauhkan daripada sifat kedekut. Baik, seterusnya, cara yang betul berbelanja secara berhemah. Jual beli secara jujur, bekerja secara halal. Baik, 1.17.5. Larangan membinasakan diri dan orang lain. So, yang ini sangat besar, ya, impaknya. Pertama, Islam melarang kita membinasakan diri sendiri
orang lain kerana pertama, melanggar hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Ketiga, menggugat keharmonian hidup. Perbuatan tidak menghargai nyawa, contoh membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Ketagihan rokok dan dadah, ini saya sebut dah tadi, walaupun saya tak huraikan kemudiannya. Kemudian membuli, merempit, membuang bayi. Baik, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menghargai nyawa. Termasuk juga minum arak dan banyak lagi makan secara berlebihan, mengambil makanan manis yang secara berlebihan menyebabkan kita sakit. Juga itu adalah perbuatan tidak menghargai nyawa. Seterusnya 1.17.6 pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai harta dengan cara membelanjakannya ke jalan Allah sebagai tanda syukur. Kedua, berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah seperti berniaga dengan jujur. Ketiga, menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Ya, anak-anak murid, anak-anak pelajar, janganlah kita melakukan perkara yang tidak menghargai nyawa. Ambil rokok tu tak menghargai nyawa, ambil vape pun sama, tidak menghargai nyawa. Sekarang ni ada satu lagi ketagihan yang terbaru, ya. Ketagihan apa yang terbaru ni? Yang gula-gula tu dia jual gula-gula yang sebenarnya dalamnya ada kandungan kimia yang menghasilkan satu impak atau efek yang tidak baik kepada akal dan minda, ya. Jadi jauhkanlah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Jangan kata membunuh lah, jangan buat orang lah. Jangan buat orang. Kita jangan buat diri kita, kita jangan buat orang. Ya. Kemungkinan dalam keadaan marah itu syaitan telah menghasut kita dan menyebabkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut. Baik, selesai sudah topik kita pada hari ini. Saya di sini juga ada satu tugasan penilaian. Nanti saya akan letakkan linknya di Google Classroom Assignment. InsyaAllah saya harap anak-anak pelajar selesaikan tugasan-tugasan saya beri ini dan hantarkan kembali ke dalam Google Classroom Assignment. InsyaAllah semoga apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang lemah itu atas kelemahan diri saya. Semoga kita bertemu lagi di PDPR yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari sebarang penyakit, InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.